Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Terima kasih kepada korang di luar sana yang terus support konten dan video YouTube aku sebelum ini. So, pada kali ini aku akan share dengan korang cara-cara menggunakan GoPro Hero 10 dengan mudah. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga tekan butang loceng supaya korang tak terlepas info-info update terkini daripada aku. Let's go guys, GoPro Hero 10. Telah menggunakan hardcase seperti GoPro Hero 9 yang sebelumnya. So pada video sebelum ni, review korang tengok, aku ada ceritakan tentang spek dan juga update-update yang baru pada GoPro Hero 10. So kali ini aku akan bahas beringkas cara menggunakan GoPro Hero 10. Chipset yang terbaru yang menggunakan GP2 processor, mempunyai megapiksel sebanyak 23 megapiksel dan telah enhance dia punya super smooth, okey? Super smooth ke? Hyper smooth, okey? Hyper smooth. Si no le ayuda a la fábrica el camión le está. Esto me daba minta que me caía al suelo. Okey. 5.3K untuk 60 frame per second. Apa yang anda dapat? Yang pertama ialah GoPro Hero 10 body action cam. Bateri GoPro 1720 mAh, kabel charging Type-C, GoPro bracket yang ni untuk helmet sebab keadaan dia melengkung. Right, permukaan surface dia untuk melekat ini adalah melengkung. Memang sesuai untuk helmet. Yang mana yang ride, bawa motor, yang sesuai untuk bawa vlog, okey? Ataupun aktiviti outdoor sekalipun. Ini ialah bracket untuk kita joinkan pada tapak ni. Dan yang terakhir ialah thumb screw. Ok guys, sebelum korang nak teruskan menggunakan GoPro ni, make sure sebelum tu korang charge dulu bateri GoPro korang sekurang-kurangnya 50%, ok? Dan kemudian jangan lupa untuk download Quick App di dalam Android ataupun iPhone korang, ok? Sebab kita akan gunakan Quick App ni, Quick App ni sebagai medium memproses video dan gambar daripada GoPro. Yang terakhir, sediakan memory card sekurang-kurangnya 32 GB. Yang penting high performance. So pada tangan aku sekarang ini ialah brand Leza 64 GB 100 MB per second. High performance sebab resolusi yang diambil daripada GoPro Hero 10 ni telah ditingkatkan kepada 5K 60 frame per second. So untuk memudahkan proses daripada lag sekalipun, better korang gunakan high performance memory card. Okay, GoPro basic sekalipun memang tak disediakan memory card. So korang kena prepare sendiri. 64 GB ni anda tambahan sahaja. Kita buat korang. Ini ialah GoPro Hero 10 action cam. Pada pandangan aku, GoPro Hero 9 dan 10 di segi fizikal dan dimensionnya adalah sama. Okey. Ada front screen, back screen. Okey. Design telah upgrade lah pada 10 Black. Ada shutter button. Shutter ni untuk ambil gambar ataupun untuk merakam video. Kita start dan stop. Nah, ini button untuk on dan off. Telah ada kaki mount. Okay? Ini agak kemas, aku suka. Kalau kita nak pakai, kita buka. Kalau kita tak perlukan, kita just lipat je. Dan memang nampak kemas. Okay? Boleh stay. Okay. Kalau korang nak tahu, skrin ni boleh buka. Korang boleh ganti dengan filter yang lain. Korang pusing ke arah lawan jam. Pusing dalam 3 kali. Lens filter ini telah coating. So sekiranya kalau kata korang buat aktiviti outdoor, ok, water rafting sekalipun, pada skrin telah coating dan air takkan melekat ataupun akan ada watermark pada cover skrin ni, ok. So aku pasang semula. Simple saja pasang ya. Masukkan ni. Pusing ke arah jam. Sekali je. 2 kali. Sorry. Pusing je. Okey, sekali je pusing. Telah melekat, okey. So GoPro Hero 10 ni
tanpa menggunakan waterproof case mampu untuk menyelam dalam kedalaman 33 kaki. Okey, dalam tu. Ini upgrade terbaru daripada GoPro. Dan kita tengok di bahagian untuk masukkan bateri. Okey. Ini slot untuk masukkan bateri. Di sini slot untuk memasukkan memory card dan sini Type-C cable charge. Memory card yang akan aku gunakan ini ialah memory card yang bersaiz 64GB 100 MB per second. Okey, dan laser. So sebelum korang nak mulakan untuk setting startup the GoPro ni, make sure korang ada bateri yang cukup, sekurang-kurangnya 50%, dan kemudian mempunyai memory card yang cukup kapasitinya, iaitu high performance 7040 64GB. Okey. Ni kelas 3 ni. G30, alright. Cara masuknya agak mudah. Pastikan logo memory card tu menghadap ke arah badan kita. Okey. Dan skrin belakang, back screen GoPro pun menghadap kita. Okey. Kita masukkan. Kemudian kita akan masukkan bateri GoPro. Bateri yang digunakan ni ialah berkapasiti 1720 mAh, sama seperti GoPro Hero 9. So korang yang ada GoPro Hero 9 jangan buang, boleh guna bateri yang sama. Okey. Make sure lambang GoPro ni menghadap badan kita, ataupun lambang GoPro ni selari dengan lambang GoPro pada action cam. So just masuk. Okay. Dan baru kita tutup. So macam biasa, nak bagi mudah, kita pasang dulu kaki. Okay. Ada rubber ni, kepak sikit. Kita masukkan dekat paket. Mudah kan? And then kita masukkan. Kita buka slot kaki dia. Kita buka slot kaki GoPro. Kita kunci pakai thumb screw. Kan mudah ini. Okey, kita on dulu GoPro. Bismillah. Welcome GoPro. Habis duit bagi aku. Okay, English. GoPro, I agree to the term of use available. Okay, right, I agree. Turn on the tag. Okay, on. Install the GoPro. Okay, macam aku cakap tadi, sebelum korang nak pasang, nak start up action cam ni, korang kena install quick app daripada GoPro dahulu. Okay. Okay, just my phone for now, okay? But I can just your phone to you also. Okay, pair my GoPro, right? Connect camera. Okay. Go to setting, on location, back, find the Bluetooth, on Bluetooth, searching for camera, okay? Okay, connect. Sekarang ni zero turn black. So we found your GoPro. So the GoPro, the device pada tangan kanan saya ni, okay? So klik connect. Dengar bunyi kan? Bunyi tu menandakan GoPro telah pun berjaya berhubung ataupun connecting. Okay, my GoPro name. IP tak lepas. IP. Tak lepas. Yeah, save new name. Alright. So kalau korang nak check sama ada gambar tu okey ke tak, kalau GoPro pakai. Okay. Open the GoPro quick app. Okay, sudah open. Tarikh dan masa automatik akan update mengikut jam pada Android phone aku lah. Turn on Wi-Fi.
ciri-ciri yang telah di-upgrade daripada Hero 9 ke Hero 10. Okey, banyak sebenarnya. Korang boleh baca lah. Okey, new features, performance dan juga di segi penggunaan yang telah diperbaiki, yang telah ditingkatkan. Okey. Okey guys, sekarang kita akan update semula. Guys, sekarang kita akan update. Kita pergi ke quick apps. And then kita abaikan seperti ni. GoPro. Kita pilih titik 3 atas. Pilih update. Okay, new firmware available version 1.200. So proses update ni mungkin mengambil sedikit masa. Let install your update. Alright, continue update camera. So make sure sebelum korang nak guna GoPro ni, nak menggunakan GoPro ni, make sure korang kena update dahulu dia punya firmware yang baru. Device to use with GoPro. Alright, connect Ipin Tarabas. So device ni dah nama Ipin Tarabas, okay? Aku punya GoPro ni dah berjaya connect. Alright, okay, tekan accept. Kita tengok dia terus connect pada GoPro. Nanti korang boleh tengok aku buat live view menggunakan GoPro dan boleh nampak dalam aku punya Android. Bila dah berjaya macam tu, maknanya korang punya update dah berjaya dan korang boleh guna live view, korang boleh guna buat recording on the spot. Dah tak ada masalah, memang sangat simple. Sebelum tu aku rasa aku nak buka depan ni. Barulah clear. Okey. Tunggu guys, sekarang aku nak connect Android aku dengan GoPro. Kita tengok hasil gambar yang keluar. Nampak? So korang boleh tengok lah live view dia macam mana. Okay. Macam mana aku buat recording. Okay. So bila dah berjaya connect kat sini, bermakna software dah update lah. Software yang baru telah pun update dan korang boleh terus menggunakan GoPro. Okay guys, untuk permulaan aku akan tunjukkan di bahagian sebelah kiri skrin ada bentuk macam jam randik ni kan. Okey, yang ini ialah timer. Timer ni digunakan sekiranya korang nak set timer setiap kali mengambil video ataupun gambar. Ada dua pilihan, 10 saat ataupun 10 saat ataupun 3 saat. So pilihan bergantung pada korang. Okey, bergantung pada keadaan dan tempat. Kepada aku akan set off lah sebab aku tak pakai. Okey, aku akan set off. Okey, kemudian untuk ini W ni simbolnya adalah untuk angle wide yang kita nak gunakan setiap kali kita ambil gambar ataupun kita buat video recording. Ada 3 pilihan. Sama ada yang paling wide ialah atas lah, 16-34 mm, dan yang paling kecil ialah 27 mm. So kebiasaannya kita akan guna wide 16-34 mm. So pada aku akan default pada ukuran sedemikian. Okey. So di sebelah kanan ini ada kanta. Okey, kanta ni adalah untuk kita zoom. Kita boleh zoom objek. Okey. Boleh drag ke atas. Nampak kan? Alright. Okey, kalau korang perasan di bahagian kanan atas daripada zoom ada pilihan untuk mengambil jenis gambar, foto, HDR, standard dan yang akhir sekali format raw. Okey, so bergantung pada korang gambar yang bagaimana yang korang nak letakkan sebagai sistem kan. Okey, dan kita scroll ke bawah. Di sini ada banyak pilihan, ada voice command, beep. Okey, yang ini untuk auto on untuk speed. Gambar rabbit ni kalau korang perasan, ini lock, ini untuk stabilization. Okey, so aku akan terapkan one by one. Okey, ini untuk voice command. So korang boleh pilih lah sama ada nak on ataupun off, sebab korang boleh control melalui suara korang. Ini ialah beep. Beep ni akan bunyi setiap kali korang on ataupun off GoPro. Rabbit. Okey, rabbit ni quick capture. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan quick capture? Okey, alright, aku akan tunjukkan. Apa yang dimaksudkan dengan quick capture? So sekarang ni quick capture sedang on, aku offkan dulu dan aku akan shut down.
Okay. So GoPro sekarang sedang shut down. Okay. Memang tak on. Okay. So aku tekan atas button shutter. Tak ada respon. Tak ada apa-apa bunyi. Tak ada apa-apa tindakan. Aku on balik. Okay. Itu sekiranya function tersebut di off kan. Function untuk quick capture. So sekarang ni aku on kan quick capture yang bentuk arnab ni. Kalau korang perasan bentuk arnab quick capture ni. Quick capture. Okay, aku minimizekan balik and then aku off. Okay, kadang-kadang kita tak nak kita punya bateri terlalu lama untuk standby. Dan sekarang ni kita punya GoPro dalam keadaan off. Tiba-tiba kita nampak ada satu scene kita nak rakam, tak perlu tunggu on button, just tekan shutter. Automatic video ataupun gambar akan tertangkap ataupun akan terakam dengan cepat. Itu function quick capture. So sekarang aku stop. Okay. So lepas tu dia akan automatic off semula. So cara begini memang sangat menjimatkan bateri dan dalam masa yang sama korang tak terlepas scene-scene yang penting untuk korang rakam ataupun ambil gambar. Di sebelah kanan ni, sebelah kanan quick capture ialah screen lock. Screen lock ni okey, aku dah lock. Aku tak nak tertekan. Sebenarnya untuk touchscreen hanya di bahagian back screen sahaja. Di bahagian depan memang tak ada untuk touchscreen. Back screen hanyalah di bahagian belakang untuk touchscreen sahaja. Okey, di bawah screen lock. Okey, yang ini tripod ataupun stationary video mode enable. Yang ini sekiranya kita menggunakan max lens. Okey. So ini adalah pilihan option kepada korang. Yang ini untuk orientation lock. Okey, sekarang ni aku offkan dulu orientation ni. Pusing ingatlah. Okey, yang ini orientation lock. Aku offkan dulu orientation ni. So korang boleh tengok lah. Bila aku offkan, dia punya menu dalam pilihan ni, dia akan stay ikut. Walaupun aku dah terbalikkan ni. Nampak? Dah terbalik ni GoPro ni. Aku dah pusing sampai 360 degree. Tapi pilihan menu ni tetap akan stabil mengikut kedudukan GoPro. Sekiranya aku lock, okay, so dia akan stay pada keadaan landscape. Okay. Walaupun aku menegakkan macam ni, tetap landscape. So bergantung kepada korang pada shoot video yang korang ambil. Okay, kemudian sebelah orientation lock, ini untuk function bahagian skrin hadapan. Sekiranya kita nak skrin hadapan off, kita pilih screen off. So secara automatik skrin di bahagian hadapan akan terpadam. Okay. Yang keduanya, status only. Cuba tengok apa yang ada. Status only. Okey, akan display yang ini. Akan menampakkan dia punya jumlah gambar yang boleh kita simpan lagi. Banyak ni. Untuk memory card saya dalam storage ni 64GB. Bateri tinggal lagi 38%. Photo white. Okey, dalam mood gambar lah. Kita tengok actual screen macam mana. Okey, untuk actual screen ni dia akan menunjukkan kita punya jumlah gambar yang boleh kita save lagi macam biasa, macam yang tadi yang sebelumnya, percentage bateri, photo white dan juga gambar. Dan yang terakhir full screen. Okey, sampai actual screen, full screen. Okay, full lagi detail lah. So kalau kata korang nak vlog, nak buat rakaman, nak buat recording apa-apa sekalipun, kebanyakannya menggunakan mode yang ini. Okay, full screen. Sebab kita background kita macam mana, so gambar dan video yang kita ambil tu memang nampak jelas lah. Okay guys, yang itu untuk mode front screen. Okay. Okay, yang tepi ni sekali yang warna kuning untuk performance mode, tripod ataupun stationary video. Yang ini kita boleh pilih lah kita punya apa ni, kestabilan. Okey. Yang ni kita boleh baca sini. Right. Okay. Kalau kita nak gunakan mode hyper smooth, video stabilization and GPS, automatic akan off. Nanti akan terpadam dalam mode yang ini. So
So korang boleh pilih yang mana function yang sesuai dengan korang punya situasi. Okay, so aku akan back balik. Di sini juga kita boleh buat connection dengan Wi-Fi. Okay, di sebelah, di sini juga kita boleh buat connection dengan Wi-Fi untuk kita buat connection melalui live view menggunakan Android. Preference ni setting, general setting, biasalah. Voice command, display, regional, mode, about, Google. Okey, di sebelah connection ada preference ataupun setting. Banyak pilihan yang korang boleh explore. Okey. Pelbagai general, voice control, display, regional. Untuk voice control ada pilihan bahasa. Pada aku telah pilih bahasa English US. Dan pelbagai command yang perlu kita sebut supaya GoPro ni dapat baca dan respon untuk apa yang kita nak. Nanti aku akan buat test. Okay, aku akan buat test mungkin next video. Pada kali ini aku cuma review secara ringkas menggunakan GoPro Hero 10. Ini display. Display ni kita nak dalam keadaan apa, kita punya view. Okay, landscape, screen saver front, measure screen. Okay, brightness kita boleh adjust, kita nak terang mana. Pada aku turunkan sedikit dalam 10% sebab aku tengah buat recording. Nak elakkan daripada exposure, overexpose. Ini untuk screen grid. Okay, pada aku tak penting pun. Nak mana boleh. Okay, tak apa. Screen saver front. Yang ini kita boleh set berapa lama skrin hadapan akan hidup dan automatik akan terpadam. So pada aku tak akan biarkan skrin tu akan menyala lama. Aku tak akan biarkan skrin hadapan itu sentiasa hidup bagi mengelakkan daripada bateri aku cepat habis. So aku akan pilih 1 minit sahaja untuk skrin tu standby. Dan selepas 1 minit front screen akan automatik terpadam. Tetapi jangan risau, bahagian back screen yang utama masih lagi berfungsi. Okey. Okey, kalau korang perasan di bahagian sini atas, tunjukkan ke korang. Okey. Ini foto. Ini mode untuk foto. Okey. Ada photo wide. So korang boleh pilih lah nak wide. Ini memang luas lah dia punya angle dia. Okay, wide only. Okay, masuk boleh foto. Ini live burst. Ini kita boleh ambil banyak kali. Right. Ini live burst. Ini burst untuk auto video. Okay, ini live burst. Ini burst. Ada banyak ya. Ada night mode. Okay guys, pilihan night photo. Okay, night photo ni of course lah kita akan menggunakan dalam keadaan low light. Okay guys, setakat di sini sahaja review ataupun tutorial ringkas aku berkenaan dengan GoPro Hero 10. Kepada korang yang ada pengalaman menggunakan GoPro Hero 10, bolehlah tinggalkan komen di bahagian bawah supaya kita dapat sharing apa-apa update tentang GoPro Hero 10. So selepas ini aku akan melakukan aktiviti outdoor menggunakan GoPro Hero 10 ataupun vlogging. Okay guys, jangan lupa untuk like, subscribe dan share konten aku. Okay, bukan yang kena bayar pun, free je guys. Let's go. Ha 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 ha.
Thanks for watching.